ke atas pepejal, ke atas cecair dan juga ke atas gas. Jadi ini kesan dia. Okay. Yang pertama, pepejal solid. Okay. Eksperimen ni biasa kamu pernah kalau pergi sekolah, mungkin kamu akan buat dekat sekolah lah. Okay. Eksperimen ni memang ada dekat sekolah. Eksperimen ni dah ada dah. Okay. Di mana kita akan panaskan bola ni, kita punya metal ball ni kita akan panaskan. Bila kita panaskan, dia boleh apa? Dia tak boleh masuk. Dia akan kembang. Okay. Okay. Selepas gelang besi dipanaskan, tengok. Sebelum gelang besi dipanaskan, tengok. Sebelum dan juga selepas. Ini gelang. Okay. Kamu kena faham konsep. Ada pelajar dia tak faham konsep. Kamu kena faham dekat sini. Ya. Okay. Tadi saya cakap berbola ni. Kalau kamu panaskan berbola ni, dia tak boleh masuk. Confirm dia tak boleh masuk. Okay, tengok. Yang ini dikata sebelum gelang. Dia ada konsep yang berbeza. Kalau kamu salah faham, salah jawapannya. Okay. Kalau kamu panaskan bola ni sampai bila pun tak boleh masuk. Sebab dia akan kembangkan dekat bola dan dia membawa maksud dia tak boleh masuk dekat sini. Tetapi kalau kamu panaskan gelang ni yang warna bulat ni dekat sini, gelang tempat nak masuk bola tu. Okay. Kalau kita panaskan dekat sini, ya, bola boleh masuk. Okay, kita kena panaskan dekat sini. Ya, memang bola boleh masuk. Tapi kalau kamu panaskan dekat bola, bola tak boleh masuk. Sebab kamu kena faham, metal, okay, besi, dia akan kembang bila kita panaskan dan dia akan mengecut bila kita sejukkan. Ini kamu kena faham betul-betul. Okay. Sebab tu ada benda yang kalau kita susah nak buka, kita akan panaskan dia dulu baru senang nak keluar. Okay. Sebagai contoh, bola besi lah. Okay. Okay, seterusnya. Kita pergi kepada cecair. Okay. Air sejuk dan juga air panas. Kamu boleh tengok dia punya temperature lah. Okay. Air sejuk dan juga air panas. Okay. Yang kedua, gas. Kalau gas ni sejuk dan juga panas. Kenapa sejuk? Kenapa panas? Sebab kalau sejuk dia kecut dan panas dia kembang. Bila kembang dia akan tolak udara masuk atas supaya balon ni terus membesar sampai bulat. Okay. Ini dia mengecut lah. Sebab haba sejukkan. Tak ada haba. Dia nak turunkan haba dia lah. Okay. Ini prinsip dia. Yang kamu kena tahu dan kamu kena faham sebenarnya. Okay. So, pepejal, solid, cecair, liquid dan juga gas. Seperti biasa gas lah. Tak ada apa nak dipersoalkan. 3 benda ni dekat sini. Okay. Okay, seterusnya ini kesan haba ke atas 3 benda ni. Okay. Seterusnya, aplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan dalam kehidupan seharian. Yang ini sangat penting. Kenapa benda ni selalu kita tengok, kita perasan dekat luar kita tengok selalu kan. Kita perasan benda yang berlaku sekitar kita. Jadi benda yang berlaku dekat sekitar kita, kita kena observe orang kata. Orang kata observe ni kita perhatikan dia. Apa situasi yang berlaku, apa yang kita belajar dan apa yang kita boleh aplikasikan dekat luar. Bukan saja kita belajar demi nak jawab soalan peperiksaan, tak ada. Kita belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan apa yang kita belajar tu dapat digunakan, dapat diaplikasikan dekat tempat luar lah. Maksudnya bila kamu pergi suatu kedai, kamu masa sekarang ni, kalau kamu suka main bola ke, kalau kamu suka berjogging ke kan, kamu akan keluar dari rumah dan kamu akan melihat persekitaran dekat luar. Bila kamu melihat persekitaran luar, kamu nampak ada tiang kabel elektrik. Kan? Kamu pun perasan, kenapalah tiang kabel elektrik ni dia orang ni bina, tapi wayar tu dia tak jadikan tegak. Dia orang kendurkan wayar. Lepas tu kamu terfikir, kalau lah orang tegakkan, orang boleh jimatkan wayar tu kan. Kamu boleh fikir macam tu. Tapi sebaliknya, bukan sekitar kita biarkan wayar tu tak kendur, kalau kita biarkan dia straight, apa berlaku kan? Itu kita tak tahu, ramai yang tak tahu kan? Tapi sekarang kamu dah tahu, dipasang secara kendur. Kenapa kendur? Dia kena longgar. Dia tak boleh ketat. Kalau kamu ketatkan dia, apa-apa jenis orang kata
mechanical properties ataupun logam ke apa ke, walaupun enjin kereta pun, kalau ada tali sawat, kalau ada tali sawat ke ataupun ada kabel ke, diorang tak boleh pasang ketat, nanti dia senang koyak. Okay. Jadi benda ni dipasang secara kendur untuk mengelakkan terputus apabila berlaku pengecutan semasa cuaca sejuk. Okay. Sebab kadang-kadang dia akan kecut. Bila kecut pada musim sejuk, nanti dia akan terputus, membahayakan persekitaran. Dan bangun ke depan, okay, pada masa panas dia akan kembang. Okay. Dan bila dikembang pun dia akan tolak wayar tu supaya sebab dia serap aba daripada cahaya matahari, jadi dia akan kembang. Okay. Dan at the same time, kalau kamu tak letak, kamu pasang ni kan tiang kan, kalau kamu pasang ketat-ketat, sama cabut. Kalau kamu pasang ini yang ada gap macam ni, ya okey cantik. Ini betul, ini tak boleh. Ini betul. Okey. Jadi bila kamu dah nanti bila keluar dengan ayah kamu ke apa, kalau kamu perasan kenapa tiang elektrik ni kabel dia orang pasang macam ni, kamu dah boleh jawab dah supaya dia takkan, sebab dia kembang waktu panas nanti dia akan cabut. Kalau saya pasang macam ni dia tak akan cabut. Okey. Okey, kepingan konkrit di atas kaki 5, konkrit. Kepingan konkrit di atas kaki 5. Terdapat ruang di antara kepingan konkrit untuk membolehkan mengembang semasa cuaca panas. Tengok dia ada ruang. Nampak? Ada ruang. Dia bukan letak macam ni. Kalau dia letak macam ni mungkin dia boleh letak. Tu dia kamu tengok ada kadang-kadang letak. Jadi kepingan tu dia ada ruang untuk kita nak hilangkan haba. Okay. Ini yang kena faham kat sini ni. Okay. Yang ruang ni kamu boleh biarkan dia kat ruang. Ruang. Ruang ni yang kita tak nak kita biarkan udara keluar supaya dia akan beri laluan bila masa dia kembang. Okey. Semasa cuaca panas. Okey, landasan kereta api yang ini pun sama juga. Okey. Ruang the gap ni. Okay. Ni dia ada gap lah ni. Okay. Ada gap ini kita panggil gap ataupun kita panggil ruang yang kecil lah. Supaya dia kembang pada waktu yang panas. Jadi kita tak nak dia bengkok, so kita akan anjakkan dia lah sikit supaya ada gap kat situ. Kamu boleh mulakan kerja. Okay. Okay. Seterusnya jambatan keluli. Jambatan keluli ni biasa ni jambatan keluli ni biasa kita jarang tengok dekat kawasan pedalaman. Dia biasa dekat kawasan-kawasan yang ada macam bawah ada sungai.
Okey. Sorry. Saya punya ni tadi tadi line terputus. Okey. Dengar sekarang. Dengar. Dengar, sorry. Tadi sempat habis nota kamu, saya stop dekat mana sini? Dengar tak saya bincang soalan ni? Nampak? Tak, saya tak dengar tadi. Oh, tadi kita bincang. Habis yang masa kita bincang ni semua tak dengar? Dengar. Yang tak dengar yang tadi yang mula soalan tu. Okey, so kita sambung seperti biasa soalan ni Sorry, saya punya line tersilap. Tadi terputus sekejap. Okey. Jadi Raja 1 menunjukkan air di dalam bika yang dibekalkan dengan haba. Dia apakah yang akan berlaku selepas 5 minit? After 5 minit, apa berlaku after? Air menjadi panas. Air menjadi panas, cantik. Sebab kita panaskan, air akan okay. So dia akan jadi panas, dia akan jadi ada wap pula kat sini. Okey, apakah yang menyebabkan kopi panas menjadi sejuk selepas dibiarkan di atas meja selama setengah jam? Apa berlaku? Kopi panas ni kita biarkan di atas meja. Apa berlaku? Kehilangan haba daripada kopi. Kehilangan haba. Itu yang kena faham dekat situ. Kehilangan haba. Okey, ada kehilangan haba. Nombor 3. Raja 2 menunjukkan dua cawan serupa, X dan juga Y. X dan juga Y. Yang diisi dengan teh yang mempunyai suhu yang sama. Okey. Sudu keluli dimasukkan ke dalam cawan X. Okey. Manakala sudu keluli diletakkan di luar cawan Y. Okey, ini diletakkan di luar. Mengapakah suhu teh di dalam cawan X lebih rendah daripada suhu teh di cawan Y selepas 20 minit? Apa sebab dia? Ini. Apa sebab dia? Boleh tuan jawab? Ni. Sudu keluli memerangkap haba. Sudu keluli memerangkap haba. Ya. Tak, kamu kena faham dekat sini, cawan X menyerap lebih banyak. Dia sebenarnya, mengapakah suhu teh di dalam cawan X lebih rendah daripada daripada teh di cawan Y? Yang ini kita boleh letakkan memerangkap ataupun menyerap. Okey? Udara lah, haba jawapan dia. Okey, nombor 4. Seorang tolong baca nombor 4. Raja 3 menunjukkan air yang bertukar menjadi ais selepas disimpan di dalam peti sejuk beku. Apakah yang berlaku kepada haba apabila air membeku menjadi ais? Okey. Apa berlaku? Apa yang akan berlaku? Haba dibantulkan ke persekitaran. Apa persekitaran? Okey, apakah yang akan berlaku kepada haba apabila air membeku menjadi ais? Haba diserap daripada haba diserap ke dibebaskan? Sebab dia nak jadi ais batu tau. Dibebaskan. Dibebaskan, bukan diserap. Kalau diserap dia akan melebur. Okey, itu kamu kena faham dekat sini. Kita nak keluar, kita kata penyejatan, evaporation. Okey, nombor 5 baca. Apakah yang dimaksudkan dengan suhu? Apa? Apakah yang dimasukkan dengan suhu? Apa yang kamu nak masukkan dengan suhu? Suhu ialah ukuran darjah kepanasan sesuatu objek. Suhu ialah ukuran darjah kepanasan
sesuatu objek. Okey, C jawapan dia. Okey, nombor 6. Antara pernyataan berikut yang manakah betul? Yang mana betul? Tolong seorang baca. Yang mana betul? Haba ialah ukuran darjah kepanasan. Betul ataupun salah? Betul ataupun salah? Haba ialah ukuran darjah kepanasan. Betul ataupun salah? Betul. Betul. Okey, yang kedua, unit piawai untuk suhu ialah darjah Celsius. Betul ataupun salah? Salah. Suhu Suhu. Asal pula salah? Suhu memang darjah Celsius pun. Unit piawai. Suhu diukur menggunakan termometer. Betul tak? Objek panas punya suhu rendah. Okey, yang ini salah. Nombor 3 betul. 1, 2 salah. So kita ada 1 dan juga kita ada 1 dan juga 3. Unit piawai untuk suhu adalah bukan unit piawai, unit metrik untuk suhu baru Celsius. Kalau unit piawai Kelvin. Jadi 1 dengan 3 jawapannya B. Okey. Nombor 7, yang mana eyesight yang betul? Tolong seorang beritahu saya yang mana betul? A ke B ke C ke D? Nombor 7. A. Yang mana betul? A. A. Okey, bagus. A. Okey. Nombor 8. Apakah suhu yang mungkin bagi air setelah dipanaskan? Ini soalan kamu kena fikir logik. Kalau kamu salah fikir, benda ni akan jadi salah. Jadi apa logiknya suhu yang akan kita dapat di sini? Apa logiknya? Ya? D. Apakah suhu D? Okey, kamu tengok apakah suhu yang mungkin bagi air setelah dipanaskan? Bila kita panaskan, suhu tu akan naik ke menurun? Naik. Naik. Jadi kita akan ambil D sebagai jawapan dia. Okey. Nombor 9. Ini. Apakah suhu yang mungkin bagi air setelah seketul ais dimasukkan ke dalam beaker? Apa jenis ais ni? Suhu yang mungkin berlaku. Seketul ais dimasukkan. Apa? Seketul ais dimasukkan, suhu menurun ke menaik? Menaik. Mana boleh menaik? Ais. Kita masukkan ais dekat air yang panas. Turun ke naik? Menurun. Menurun. Jadi berapa jawapan dia? Jawapan dia ialah 27. Ya, 27 B jawapan dia. Okey. Okey, nombor 10. Okey. Nombor 10. Baca nombor 10. Serta palang pada rajah 6 menunjukkan darjah kepanasan 4 jenis bahan. Antara bahan berikut yang manakah mempunyai darjah kepanasan yang paling tinggi? Mana? Y. C. Jawapan C. Jawapannya C. Antara bahan berikut yang manakah mempunyai darjah kepanasan yang paling tinggi? Yang paling tinggi, suhu yang paling tinggi adalah Y. Bagus. Okey, saja test. Okey, nombor 11. Sambungkan nombor 11. Jadual 1 menunjukkan perubahan suhu secawan air panas apabila dibiarkan di atas meja selama 25 minit. Okey. Ramalkan suhu air pada minit yang ke-35. So apa jawapan dia? Kamu nak kata?
Okey. Ramalkan suhu air pada minit ke-35. Kamu kena faham dekat sini ya. Bermaksud setiap 5 minit suhu dia menurun ke menaik ni bergantung kepada kamu punya pemerhatian dekat sini. Bermaksud kosong dia 72. 5 dia 64. Bermaksud ini ke sini beza dia berapa? 72 tolak 64 berapa beza dia? Berapa beza dia? 6. 6. Okey, 6. 6 ke 8? Mana 6 pula? 72 tolak 64. Takkan 6 pula. Ha ni. Buat balik. 8. 8. Okey. Jadi, kamu kena faham dekat sini. Bila kamu letak sini 8, sini dengan sini pun 8. Sini dengan sini pun 8. Sini dengan sini pun 8. Sebab 40 tolak 32, 8. Sekarang dia kata 35. 35 kamu kena tambah lagi berapa kotak? 1 kotak ke 2 kotak kamu kena tambah? Berapa kotak kamu kena tambah lagi? 1. Asal pula 1, 35, berapa kotak kena tambah? Sebab sini 25, kamu kena letak sini 2 kotak kah? Sini 30. Okey, sini 30, tambah lagi sini 35. Okey. So 32 untuk senang, terus 32 tolak dengan 16. Okey. Bagi saya jawapan 32 tolak 16 berapa? Kira-kira berapa dapat? Kira berapa dapat? 16. 6? 16. 16. Okey, kalau 16, jawapan ni 16 lah, settle. Okey, sebab dia 2 kali, dia kata 35. So ni 30, ini 35. Sebab 30 kena tolak 8. Tapi kalau 35 kena tolak 16 lah. Okey, itu dia punya calculation ni. Yang ni kamu kena tengok betul-betul dia punya calculation. Kalau tidak, rugi je markah kat sini. Okey, nombor 12. Mengapakah saiz balon berubah apabila kelalang direndam dalam air panas? Kenapa? Yang ni dia deflate ataupun kita panggil macam kecut. Bila masukkan dekat air panas dia mula mengembang menjadi balon. Kenapa? Boleh korang terangkan kepada saya apa jawapan nombor 12 ni? Haba telah diserap oleh balon. Haba telah diserap ke? Udara mengembang apabila dipanaskan. Apa kesimpulan dia? Apa dia punya ni? Maksudnya udara mengembang apabila dipanaskan lah, sebab bila panaskan, benda ni dia akan tolak balon ni supaya dia berkembang menjadi bulat yang besar. Jadi kita kata udara akan mengembang apabila dipanaskan. Jawapannya D. Okay. Okay, kita pergi kepada soalan. Oh, ni diulang balik. Soalan 13. Okay. Apakah yang menyebabkan kejadian ini? Tolong seorang baca soalan 13.
Baca selama 13. Cuaca dapat menunjukkan susunan radas untuk satu penyiasatan apabila kelalang kosong dipanaskan, gelembung udara dibebaskan ke dalam air. Apakah yang menyebabkan kejadian ini? Apa berlaku? Apa yang menyebabkan benda ni berlaku? Seorang-seorang beritahu saya. Tiup kacang mengembang. Tiup kacang mengembang. Apa yang menyebabkan tengok penjal apa menunjukkan susunan radas untuk satu penyiasatan. Apabila kelalang rosak, kelalang kosong dipanaskan, mengembang udara gelembung udara dibebaskan ke dalam air. Okey, jadi apakah akan menyebabkan kejadian ini? Udara di dalam tiup kelalang mengembang. Betul, jawapannya D. Okey, kita pergi kepada nombor 14. Mengapakah kita tidak digalakkan mengepam udara dengan penuh ke dalam tayar kereta sewaktu memandu pada cuaca yang panas? Kenapa? Kenapa? Tayar mungkin meletup apabila udara mengembang di dalamnya apabila cuaca panas. Ya, bagus. Tayar mungkin akan meletup sebab udara dalam tu dia akan kembang. Sebab tu kita tak digalakkan untuk mengepam tayar sampai dia tebal sangat. Kita kena pump dalam limited dia. Okay. Sesuatu yang limited kata-kata. Contohnya kalau kereta kita kena pump 32 kpsi. Okay. Kita panggil Pascal. Ataupun 220 tak silap saya. Okay. Nombor 15, apakah kegunaan ruang di antara landasan? Apa kegunaan? Tadi saya dah beritahu dah ruang ni. Apa jawapan di nombor 14? Apa jawapan di nombor 14? Jawablah apa dia ni, apa jawapan dia? Apa dia menyebabkan apa? Yang ruang ni. Apa fungsi dia? Yang ni. D. Menyejukkan landasan kereta api semasa cuaca panas. Dia mengelakkan landasan kereta api daripada membengkok sewaktu berlakunya pada waktu panas. Ya, nombor 4 betul. Nombor 2 B salah. Mengurangkan geseran antara roda, membolehkan mengembang berlaku sebab ya betul, nombor 2 betul. 2 dan juga 4 ada jawapan, kita ambil je C, tak ada masalah. Siap. Okey. Okey, nombor kita masuk kepada soalan subjektif. Objektif kita dah settle dah, kita nak masuk kepada soalan subjektif. Namakan Raja Satu. Ini Raja Satu, apa namakan dia? Kamu tolong namakan dia, apa nama dia? Apa nama dia? Apa nama dia? Termometer. Termometer. Okey. Termometer. Okey. Termometer. Yang kedua, apakah kegunaan alat ni? Untuk apa? Untuk apa? Suhu disukat menggunakan termometer. Untuk menyukat. Okey. Untuk menyukat suhu. Alah, simple-simple je jawab. Satu markah je. Untuk menyukat suhu, satu markah. Nyatakan bacaan suhu. Bacaan suhu berapa? Kamu kena tengok macam mana?
Okay, kamu boleh tengok macam mana? Kamu boleh tengok macam mana? Dekat area mana kamu boleh tengok? Dekat sini kamu boleh tengok. Okay. Jadi berapa dia punya bacaan? Tolong seorang beritahu saya berapa dia punya bacaan. Okay, sini 40, sini 30, 32. So, berapa bacaan dia? Apa bacaan temperature dia? Berapa? Cuba tengok betul. 28. Bagus, 28. Bila kamu nak tulis, kamu kena tulis macam ni 28. Tengok cara saya tulis 28. Tulis macam ni. Kosong, titik kat sini, darjah Celsius. Tulis macam ni baru 1 markah. Kalau tulis macam ni 28 sahaja, salah, kosong markah. Ada pelajar dia tulis macam ni 28 degree. Celsius dia tak tulis pun salah. Okay, kena tulis C. Okay, kena tulis C. 28 darjah Celsius, 1 markah. Okay. Okay. Secawan air panas pada suhu 70 darjah Celsius dibiarkan atas meja. Selepas 10 minit ramalkan suhu di antara cawan tersebut. Apa berlaku? Kurang ke lebih rendah daripada 70 ataupun lebih tinggi daripada 70? Apa jawapan dia? Kurang daripada 70. Kurang daripada 70. Okey, 1 markah. Terangkan kenapa? Kenapa? Sebab apa? Sebab Kerana haba kurang. Bukan. Bukan suhu. Kerana haba dibebaskan haba dibebaskan. Okay. Kamu boleh letak situ haba dibebaskan di persekitaran. Kita panggil dia lah. Okay. Haba dibebaskan di persekitaran. Kita panggil dia. Okay. Di persekitaran. Ini jawapan dia lah. Haba dilepaskan di persekitaran. Okay. Okey, soalan seterusnya nombor 2. Apakah hipotesis yang ingin diuji dalam penyiasatan ini? Apa hipotesis dia? Memang ada yang letak suhu macam ni, ada yang letak suhu macam ni, letak air panas, ini tak ada air. Okey. So apa hipotesis dia? Suhu sekarang air panas dengan aras air. Kamu tengok aras air saya boleh kata aras air menurun jika dibiarkan. Okey. Tanpa dipanaskan, manakala aras air akan meningkat jika air dipanaskan. Okay, itu hipotesis yang kamu letakkan dekat situ ataupun itu yang paling tepat kita boleh letakkan. Ataupun satu lagi, udara akan haba akan diserap, okay, dan mengembang jika dipanaskan berbanding disejukkan. Ikut kepada kamu lah, ikut pada pemahaman kamu. Okay, macam saya tahu apa cara dia, jadi itu saya jawab lah. Okay, nyatakan satu pemerhatian. Apa pemerhatian kamu? Air dekat mana yang tinggi? Alas air yang mana tinggi? Aras
aras air meningkat. Okey, jika diletakkan, kamu letakkan situ lah, diletakkan. Okey, jika diletakkan di dalam air jika diletakkan di air panas lah. Oh, ini dia punya perhatian dia. Kenapa dia naik? Sebab dia mengembang lah. Sebab dia mengembang dan dia menyerap haba. Dia menyerap haba menyebabkan aras air meningkat. Satu inference sebab ramalkan diipsi. Kenapa? Ini dikata ramalkan apa berlaku jika kelalang itu direndamkan di dalam air sejuk. Apa berlaku bila direndamkan di air sejuk, guys? Apa berlaku bila direndamkan di air sejuk? Apa berlaku? Aras air berkurang. Aras air berkurang. Aras air akan menurun. Menurun, kita boleh kata menurun. Dia menurun sebab haba. Sebab apa? Haba dibebaskan. Haba dibebaskan. Raja 3.1, kamu tengok, sebelum berbola panas, selepas berbola panas. Apakah kesimpulannya? Kerana besi itu sudah dipanaskan. Kesimpulannya besi akan Dipanaskan. Besi akan apa? Besi akan kembang. Besi akan kembang. Jika dipanaskan. Jika dipanaskanlah. Besi akan kembang. Dia akan mengembang, kita panggil ini satu betul-betul sikit. Besi akan kata metal will expand. Besi akan kembang. Ini saya tulis macam tu, tengok. Besi akan kembang jika dipanaskan dan kecut. Dan kecut bila disejukkan. Ini dia punya konsep lah. Ini yang kamu kena faham. Ramalkan apa berlaku selepas berbola panas itu dibiarkan selama 10 minit. Apa berlaku? Akan apa?
akan mengecut. Akan mengecut? Ramalkan apa yang berlaku selepas berbola besi dipanaskan, dibiarkan selama 10 minit. Bila 10 minit kita biarkan, dia akan suhu akan apa? Suhu akan merendah. Suhu akan diturunkan lah. Okay, suhu diturunkan. Okay, sebab kamu biarkan, dia akan sejuk, dia akan mula sejuk. Maknanya suhu tu akan menurun. Okay, suhu tu akan menurun lah. Okay, berikan alasan ramalan kamu. Kenapa? Kenapa kamu kata dia menurun? Kenapa dia menurun? Sebab haba dibebaskan. Okay, sebab haba dibebaskan. Settle. Okay. Apakah yang menyebabkan berlaku supaya penutup botol jam dapat dibuka dengan mudah? Kita nak buka penutup ni